besar apabila kita melakukan ibadah. Rata-rata masjid, tempat yang kita hadir dan kita tengok, manusia begitu bersemangat melakukan ibadah pada bulan ini, terutama pada 10 yang akhir. Kita melihat masjid-masjid hidup dengan qiyamul lail, dimulakan dengan tarawih, diikuti dengan tahajud, tadarus Al-Quran, tazkirah, sadaqah, infaq, dan pelbagai 1001 jenis amalan yang kita lakukan. Tuan-tuan, mampukah kita mengekalkan bilangan yang ramai salat subuh pada pagi ini di luar daripada Ramadan? Apa yang saya nak sebut dan apa yang saya nak kongsi pada pagi ini, benda yang sangat menakutkan Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan para sahabat. Bahkan dalam sesetengah riwayat Nabi tegas menegur para sahabat. Bab yang akan kita bincang adalah bab pada menyatakan tentang istiqamah selepas daripada Ramadan. Hadirin mukminin, melakukan ibadat suatu tuntutan. Kita melihat manusia dengan semangat dan kegairahannya, dia mendirikan salat, memenuhi masa dan ruang di dalam bulan Ramadan ini dengan penuh ketaatan dan kebaikan. Lebih besar daripada itu, Nabi mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang sepatutnya hadis ini mengetuk pintu-pintu hati kita, memberikan suatu ingatan yang tegas, memberikan suatu peringatan yang sangat besar. Ahabbul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla, atau kama qal. Kata Aisyah radhiyallahu an, Nabi mengingatkan kita, ahabbul a'mal, sesungguhnya amalan yang sangat dicintai, ahab, yang sangat Tuhan sayang, amalan yang bersifat adwamuha wa in qalla, amalan yang konsisten, amalan yang istiqamah, amalan yang dilakukan berterusan, wa in qalla, walaupun amalan itu hanya sedikit. Di antara sifat yang agama tak suka, sifat yang agama cukup benci, melampau dalam beribadah. Sebab itu dalam banyak riwayat kita tengok, dalam hadis yang masyhur, ada 3 orang lelaki yang datang kepada Rasulullah. Sebab kita bimbang tuan-tuan, kita bimbang orang yang melakukan salat malam, orang yang berjamaah di dalam masjid, orang yang tadarus Al-Quran, orang yang melakukan sadaqah, orang yang menghidupkan masjid, apabila berakhirnya Ramadan esok, dia juga menutup segala ibadahnya bersama-sama dengan Ramadan, dan kembalilah masjid ini pada asalnya. Di mana kita selain daripada bulan Ramadan, ataupun kita menyangka dan kita menganggap Tuhan itu hanya ada pada bulan Ramadan? Apakah salat, apakah tadarus Al-Quran, apakah tahajud itu hanya disyariatkan di dalam bulan Ramadan, ataupun kita dipanggil untuk hadir ke masjid ini semata-mata Ramadan? Di mana amalan itu pada bulan yang lain?
Kenapa kita tidak melakukan amalan yang sama pada bulan-bulan yang lain? Kenapa kita tidak mengimarahkan masjid pada bulan-bulan yang lain? Ini persoalan yang sangat besar. Walaupun Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, tetapi Tuhan tidaklah menyuruh kita membacanya, dan tidaklah suruh kita hanya tadarus pada bulan Ramadan. Sebab itu ada 3 orang lelaki mari jumpa Nabi. Kebetulan Nabi tak ada di rumah. Jumpa dengan isteri Nabi. Soalan yang mereka lontarkan sangat menarik. Bagaimana Rasulullah melakukan ibadah di rumah? Mereka tanya isteri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi buat ibadat ni macam mana di rumah? Macam mana dia puasa? Macam mana dia semayang malam? Apa kehidupan Nabi? Nabi, tuan-tuan, isteri Nabi kata, dia salat malam, dia tidur. Dia tidur, lepas isyak dia tidur. Lepas tu dia bangkit semayang. Di hujung-hujung malam. Dia buat tak banyak, lebih kurang 11 rakaat. Kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang dia buka. Ada hari dia makan, ada hari dia puasa. Kalau tengok dia puasa, macam dia tak buka. Kalau tengok dia buka, macam dia tak puasa. Dan dia bersama dengan isteri, bergurau senda dengan anak isteri. Ketiga-tiga orang sahabat yang dengar ni, apa kata dia? Demi Allah, jika itu yang dilakukan oleh Muhammad, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang kata, inni asum wala uftir, aku akan berpuasa sepanjang masa dan aku tidak akan berbuka. Yang kedua kata, usalli wala arkud, aku akan salat dan aku tak akan tidur malam. Aku akan penuhi malam aku dengan salat, dengan qiyam. Yang ketiga kata, wala atazawwajun nisa, aku tak akan menikah. Aku akan menyerahkan hidupku untuk ibadah. Tuan-tuan, kalau kita dengar perkataan ketiga-tiga orang sahabat ini, kita akan rasa sangat ta'ajub. Mereka sanggup mengenepikan segala kenikmatan hidup untuk bangun salat sepanjang malam, berpuasa sepanjang masa, dan ada sebahagiannya yang mengharamkan dirinya untuk kahwin kerana dia kata kahwin itu akan mengganggu daripada dia melakukan ibadah. Kesemuanya dengan niat yang baik, kesemuanya dengan tujuan yang baik. Adakah Nabi setuju dan Nabi redha dengan tindakan ini? Ini agama. Nabi SAW panggil, dan ini sepatutnya menjadi panduan, menjadi garis panduan, guideline kita. Sebab kita bimbang, kita jatuh dalam apa yang Nabi sebut ni. Nabi panggil ketiga-tiga, apabila berita ni sampai kepada Nabi, Nabi panggil tiga-tiga. Nabi kata apa? Inni akhsyakum wa atqakum lillah. Nabi kata, sesungguhnya aku adalah manusia yang paling takut. Akhsyakum, yang paling takut di kalangan kamu. Ada orang dia kata, tak apalah, Nabi buat sikit, dia ahli syurga, kekasih Tuhan, telah ada jaminan untuk dia. Takkan kita nak buat lagu mana Nabi buat, kita kena buat lebih. Ada orang yang telah berniat untuk melebihi Nabi dalam soal ibadah. Nabi panggil, Nabi tegur. Nabi tak kata bagus, buat bagi lebih lagi. Nabi kata, inni akhsyakum wa atqakum lillah. Aku manusia yang paling takut, aku manusia yang paling faham agama, aku manusia yang paling bertakwa. Agama itu turun di atas tangan aku. Aku salat dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka. Dan aku mengahwini isteri, aku mengahwini wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa di antara kamu yang tak suka ikut sunnah aku atau membenci apa yang aku buat, falaysa minni, dia bukan daripada kalangan aku. Sebab itu tuan-tuan, agama ada sifat dia.
Saya bukan nak bunuh semangat tuan-tuan. Saya bukan nak menghalang tuan-tuan beribadah. Saya bukan nak kata ibadah banyak tu tak bagus. Tetapi Nabi mengingatkan kita, di antara ibadah yang ditolak oleh Allah, ibadah yang dibenci oleh Allah, orang yang semangat, orang yang pulun buat, lepas tu dia tinggal terus. Sebab itu agama tak bagi kita melampau. Nabi masuk dalam masjid, tuan-tuan baca dalam buku yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Sharaf, meninggal tahun 676, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, dianggap muhaqqiq mazhab, dianggap jaguh mazhab. Dia sebut dalam kitabnya Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin, pada bab larangan ghulu dalam agama. Ada hadis-hadis yang sangat menarik yang dibawa oleh An-Nawawi dalam bab larangan melampau. Dia sebut bab, kalau tuan-tuan buka dalam Riyadhus Salihin, al-iqtisadu fit ta'ah. Ada satu bab yang Nawawi bawa cukup cantik, al-iqtisad fit ta'ah, bab pada menyatakan bersederhana dalam agama. Nabi cukup satu hari Nabi panggil sahabat, suruh kutip batu. Untuk apa? Untuk melontar. Sahabat ambil batu, tak besar, tak kecil. Nabi kata, batu ni lah nak lontar nanti, jamrah. Walaupun kita duk dengar lontar syaitan kan, kita nak pergi, ada orang dapat alhamdulillah pergi melontar. Ibn Abbas kata, Tuhan tulis nama orang pergi haji malam Al-Qadar. Semalam malam 29, malam ni malam 30, masih ada peluang. Kalau tak naik juga, bukan salah tabung haji, memang nama tak ada malam Al-Qadar. Takdir kan, kita dah usaha tak naik. Nabi kata macam ni lah, nak lontar walaupun syaitan. Dan kita kena faham, syaitan tidaklah sebodoh yang kita sangka nak pergi duduk di tiang itu untuk dilontar. Kenapa kita lontar? Satu orang dia buat ibadat di atas semangat, dia pergi-pergi, dia tengalung, dia bayangkan setan dalam kepala dia bertanduk apa semua, duk terenyih tang tu, dia balik dengan habis hati ya. Sehingga dia tak faham apa tujuan Tuhan suruh lontar. Tujuan kepada ibadat ni lagu mana kata Umar Al-Khattab kan? Satu orang dia pergi cium Hajarul Aswad, dia cium sungguh-sungguh, tak boleh dia cium apa segala benda dia sapu di situ. Umar kata, innaka hajar, engkau batu je, la tadar wa la tanfa', engkau batu yang tak boleh memberikan manfaat dan engkau tak boleh mengapa-ngapakan aku, engkau tidak ada kuasa, engkau batu seperti batu-batu yang lain. Kalaulah ma ra'ait, kalaulah aku tak tengok Nabi cium, aku pun tak cium. Aku cium bukan kerana engkau keramat, aku cium bukan kerana engkau ajaib, aku cium kerana Nabi cium. Ini falsafah ibadah. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata jangan melampau, iyyakum wal ghulu, jangan melampau. Nabi kata kat mereka tiga tu, jangan melampau. Kalau nak ikut, patut kita cucuh ke atas lagi lah kan? Kalau kita lah dengar orang tu nak sembahyang, hang bukan malam saja jangan lena, dengan siang-siang pun hang jangan lena. Yang nak puasa tu kita akan lagi bagi semangat tuan-tuan. Pasal itu tuan-tuan, dalam agama ni sok tadi yang paling bagus orang yang makan paling sayuk. Yang paling bagus di antara kita semua ni, yang makan paling lewat. Kira elok-elok basuh tangan tu bang lah, janganlah bang duk makan lagi. Dia kata tak apa ustaz, kata lagi lewat lagi bagus. Bang dah bang weh, tak apa, ni yang bagus. Dah lah, Nabi tak bagus lewat. Kita makan awal pasal apa? Kita nak semayang apa semua, tak apalah tu kita. Tuan-tuan puasa lagi, lah dah esok puasa, bang maghrib, tuan-tuan buat apa? Kalau ikut Nabi, bang tu dia suruh makan, bukan kata bang azan masuk waktu makan lah.
Tuan-tuan tengok jam masuk waktu. Tak azan pun makan. Yang penting masuk waktu. Azan tak tentu masuk waktu. Kadang azan awal, lagu tahun lepas. Radio mana atas buh azan awal, habis pecah puasa. Yang pok tu pun tak tengok jam lah, pegang-pegang bang lah. Dia memang lah bulan puasa, bang asak. Dia kata sama dengan bang maghrib. Dia tahan bang tak nak dengar kan. Mai bulan puasa ni tengah bang. Lepas tu dia buat terkejut. Subuh tak pernah mangkit. Masjid di Perlis ni azan 2 kali lama lah. Dia dengar. Dia kata, di takwim pelik. Dia pun duk kata jabatan ni sesat. Hari ni baru aku tahu sesat. Dia tulis 5.39. Pukul 5 dia bang lah. Tu bang pertama. Hang dengar tak bang kedua? Tak dengar awak. Aku sambung balik tidur. Kita tak tahu tuan-tuan. Tuhan rahmatlah bulan puasa ni pasal ada sok. Awak lah. Pasal apa bagus ada sok. Bolehlah kita main masjid subuh. Kalau tak ada sok ni harus. Orang katalah. Belah kita ada. Tapi tuan-tuan kadang-kadang kalau kita tak kata orang tak perasan. Kalau kita berkiah sangat orang tak dapat. Agama ni dia kena kata qulil haqq walau kana murra. Cakap. Walaupun kadang-kadang benda tu baik. Setiap yang baik ni bagus. Satu dalam hadis Nabi masuk satu masjid, tapi saya duk masuk masjid ni, masjid-masjid kata saya pergi tak ada lah orang ikat tali, tapi masjid Nabi ada orang ikat tali. Nabi masuk dalam masjid tengok ada orang ikat tali. Nabi kata, "Ma hadza habl?" Tali apa ni? Hablul lizainab. Tali ni tali Zainab. Zainab buat apa dengan tali ni? Tuan-tuan, mungkin next Ramadan kita ada macam ni kan. Kadang-kadang ada tuan-tuan semayang tahajud ketiga pagi ni bagus. Memang bagus, sangat mustajab, sangat afdal. Tapi kalau kita salat, kita bangkit, Nabi suruh apa? Kalau kamu mengantuk, kamu letih, kamu jangan semayang. Bagus kita bangkit ketiga pagi, tapi janganlah sampai kita tak ketahuan kita semayang apa. Setengah lena lah semayang. Macam mana ustaz tahu kata dia lena? Tu imam tak rokok, dia rokok lah. Kadang-kadang macam ayat tu imam baca tadi bahaya tau. Ayat tu imam tadi baca bahaya pasal dia Allahu la. Dia ada Allahu la. Setengah orang dia mengantuk, dia dengar Allah, dia tak dengar hula boh rokok. Tiba-tiba Allahu la ilaha. Dia kata lain pula takbir begini. Oi, bukan takbir lagi. Ngantuk tidur, jangan paksa. Pasal bukan kita kata lagu tu seronok dah, dia suruh orang lain, dia tak suruh. Tak. Agama maksudnya apa? Ibadat itu kita buat di atas ilmu, bukan di atas kita seronok, bukan di atas kita ikut. Habis masuk tengok tali. Syakah ni kita pun tak sampai tahap ni. Dia buat apa tali ni? Dah Nabi tahu kata tali Zainab, Nabi tali ni dia buat apa? Dia ikat badannya. Pasal apa dia ikat? Dia semayang malam. Sebab apa? Kalau dia mengantuk, dia ikat badan ni, tali ni akan tarik dia, tak bagi dia tidur. Sakan tuan-tuan. Tuan-tuan bisa jumpa lagu tu. Pasal hadis ni, Zainab tu perempuan. Semayang kuat ni perempuan lah. Jarang orang lelaki-lelaki nak semayang. Yang banyaknya tuan-tuan, bila kita lelaki-lelaki jaga, tengok bini kita duduk semayang. Jarang saya dengar cerita bini jaga, tengok lelaki duduk semayang. Kalau bini jaga, tengok lelaki dia duduk semayang, baik tanya, bang semayang hajat ha? Hajat apa besar sangat Hajat saya ya. Nabi bila tuan-tuan kalau kita selalu saya baca hadis ni, kalau kita lah jumpa tali macam tu, jawatan kawasan masjid kata apa? Padan tali tu, kita nak beli tambah. Kita nak tasjid, nak motivate dia supaya apa? Supaya dia semangat. Nabi sangat berbeza kerana dia faham sifat agama. Dia kata, "Hello." Potong bang. Potong bang. Abang kata Nabi suruh potong. Siapa yang salatlah dalam keadaan dia larat, dia mampu. Kalau dia mengantuk, dia tidur. Nabi tidur. Habis Isyak, Nabi tidur. Kita habis Isyak, UCL. Lepas tu gagah nak mengkit tahajud. Agama bukan macam tu. Sebab itu saya menasihatkan diri saya di hujung Ramadan ini. Nabi kata syayabatni Hud. Tuan-tuan balik pagi ni 112 surah Hud. 112 surah Hud kena buka.
Allah kata apa tuan-tuan? Nabi kata beruban. Beruban ni putih rambut daripada hitam jadi putih ni. Nabi kata apa? Syayabatni, telah beruban rambutku disebabkan Hud wa akhawatuha, Hud dan saudara-saudaranya. Sebahagian riwayat dalam Tirmizi sebut surah Al-Mursalat, surah An-Nazi'at. Surah-surah ini menyebabkan rambut Nabi beruban. Kata Ibn Abbas, seperti mana yang dibawakan oleh Ibn Kathir. Pasal apa Nabi kata beruban rambut dia? Kerana pada surah Hud ayat 112 Allah telah menyebut tentang fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wala tatghaw. Quran kata, wahai Muhammad, fastaqim kama umirt, hendaklah engkau istiqamah. Istiqamah daripada perkataan qama, berdiri. Istiqamah maksudnya minta supaya berdiri. Bukan senang kita nak berdiri tuan-tuan di atas agama yang berat ni. Agama ni berat tak? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sehingga sahabat kata dalam setengah riwayat, apabila wahyu turun, kaki aku ada di atas kaki Nabi, ada di bawah kaki Nabi, paha aku berada di bawah paha Nabi, duduk dekat dengan Nabi. Ketika wahyu turun, seakan-akan nak pecah kaki tu, beratnya wahyu. Sehingga Nabi bila turun wahyu, muka dia berubah, berpeluh. Bukan berat maksud berat timbangan tu, beratnya beban tu. Semayang ni berat tak tuan-tuan? Berat. Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang ni berat. Terutama kali subuh tuan-tuan, subuh sangat berat. Nabi kata apa? Ma athqalus salah 'alal munafiqin. Tak adalah salat yang paling berat melainkan salat ke atas orang munafik, salatul fajr wal isya. Salat fajri dengan salat malam. Dalam ayat tu kata Ibnu Abbas, fastaqim kama umir, hendaklah engkau istiqamah di atas apa? Nabi tuan-tuan, sahabat cerita doa yang paling banyak Nabi baca apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalb. Nabi antara doa yang masyhur, yang kerap dia baca, yang kerap dia ulang, yang sepatutnya kita juga ambil panduan. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak balik, yang mengubah-ngubah hati manusia. Kita mungkin semangat bulan puasa, bulan lain kita tak tahu. Pasal apa? Hati. Dan sekali saya nak sebut soal semangat ni, pasal kita kena ingat Nabi sebut satu benda bab semangat ni. Orang tanya Nabi, isteri Nabi tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, pasal apa tengok duk kerap sangat baca doa ni? Nabi kata, aku takut. Sesungguhnya hati kita ni, bainal asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Kita bimbang tuan-tuan. Dalam hadis ada orang yang melakukan amalan ahli syurga. Ni Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi kata ada orang yang hidup, sepanjang hidup dia melakukan amalan ahli syurga. Macam tuan-tuan ni, amalan sajalah, tapi belum tentu lagi. Amalan ahli syurga tuan-tuan, salat, sedekah. Tapi Nabi kata selangkah dia dengan syurga, tinggal satu langkah sahaja lagi, Allah telah mengubah urusan hidup dia. Dia menjadi ahli neraka. Allah. Ada orang sepanjang hidup dia, kata Nabi, dia melakukan amalan ahli neraka. Dia tu kalau orang tengok ahli neraka. Apa yang jadi? Selangkah sebelum dia mati, Allah telah merezekikan dia untuk buat satu amalan dia. Allah bagi dia peluang buat satu amalan, dengan amalan itu memasukkan dia ke dalam syurga. Pasal itu Nabi suruh kita doa istiqamah. Saya dan tuan-tuan, kita masih panjang perjalanan kita.
Masih jauh. Kita pun tak tahu sama ada segala kerja baik kita, segala amalan soleh, segala ketaatan yang kita buat ini mungkin hebat pada pandangan orang. Mungkin orang rasa kita hebat, orang rasa kita sakan hang. Dia kata alhamdulillah aku 10 hari istiqamah, 10 hari penuh di masjid, 10 hari aku i'tikaf. Alhamdulillah. Khatam malam ni, kebanyakan masjid dah khatam dah. Alhamdulillah. Yang baca Quran pun 3 kali khatam dah, 4 kali khatam dah. Alhamdulillah. Banyak tuan-tuan. Tapi kita tak tahu. Sebab itu Nabi doa istiqamah. Sebab Nabi bagi tahu kat kita likulli amalin syirrah. Ini saya nak sebut sikit pada semangat ni. Sebab manusia ni kadang-kadang dia buat di atas semangat. Dan memang semangat ni tak salah. Tapi Nabi kata likulli amalin syirrah. Kamu kena ingat setiap urusan, setiap amalan itu ada semangatnya. Dan sifat kepada semangat tu apa? Bukan kata saya, tuan-tuan, sahabat-sahabat pun kadang-kadang mereka down, mereka rasa lemah. Nabi kata likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah. Fatrah. Pasal itu tuan-tuan, istilah yang terkenal tuan-tuan boleh guna lepas ni, term ni, futur. Futur ni apa? Lekang kot jalan. Bahasa Perlis terjemah lekang kot jalan lah. Sehingga ada ulama' tadi tulis satu kitab bagus, tuan-tuan baca bagus. Al-mutasaqitun ala tariqid da'wah. Orang yang luruh, mutasaqit, saqat, orang yang luruh, orang yang gugur, orang yang jatuh dalam perjalanan dakwah. Kadang-kadang ramai kawan kita kan, macam tuan-tuan lah, ramai dia kata ramai dulu ustaz awal-awal tolong nak buka puasa ni, susun kerusi, susun kuih, susun cucuk, kutip pinggan, basuh pinggan. Lepas tu awak yang tinggal 2-3 orang, lagu tu lah orang kita ustaz oi. Ni yang hampa duk tunggu juga ni, kami biasa orang bayar. Oh, kalau tidak kami pun jemur dah ni. Kita ramai kawan di awal. Kita ramai teman, penyokong. Tetapi untuk sabat. Pasal itu Nabi kata sabit. Sabit. Untuk sabat sehingga kepada detik, saat akhir. Hanya dengan rahmat Tuhan. Dan tuan-tuan, sangat kita bimbang dan sangat kita takut. Pasal apa? Tuhan tak baca buah awal. Tuhan tak baca buah awal. Pasal itu alhamdulillah tuan-tuan, saya main ceramah 29 kelih muka tuan-tuan. Kalau saya ceramah 2 hari bulan, depa pun bubuh 29, cantiklah tajuk ni. Kalau depa bagi saya 2 hari bulan, saya tengok muka tuan-tuan tak berapa nak seronok sangatlah. Pasal awal. Awal dulu masjid ni nak parking pun tak boleh. Saya tahulah masjid saya, qaryah saya. Pasal tu ada setengah dia kata apa? Tak apalah ustaz oi. Kita bagi orang lain mai dulu, kita duk mai dah. Oh, falsafah dia pun boleh pakai sakannya. Dia tahan tak pi tarawih lah. Tak apalah saya memang duk pi dah ustaz pun tahu kuliah ustaz saya duk pi dah. Lah ni bagi peluang depa nak tengok kapek masjid setengah. Mai-mai tengok masjid ni dia punya ni TV ni boleh orang. Dulu dia mai ada TV. Oh dia kata tukar TV. TV tu juga. Cuma kita upgrade. Duk mana dia tak duk dekat ni? Kira baik-baik tuan-tuan, ada pintu yang boleh buka, ada pintu tak boleh buka nah. Sekali tuan-tuan tengok pintu 7 tak tahu hala. Dia kata ni buat pintu ni tak boleh buka. Dia tanya soalan tu. Pasal tu orang kata lebih baik diam daripada bercakap. Tuan-tuan main masjid pakai lagu saya duduk tepi tiang. Dia kata tu imam baru. Dan tu imam baru tengok sakan sangat pakai. Tiba-tiba dia pergi buka pintu hak tak boleh buka. Dia tahu tak boleh buka pintu ni. Tok Siap kata, sejak daripada buat pun tak pernah buka dah pintu ni. Setengah masjid dia cerita lagi syok. Dulu pintu kayu. Lepas tu jemaah mana atas bagi duit buat sliding door. Cermin putih tak ada ambuh stiker. Malam pertama tarawih dia bagi sliding door tu. Mujah jenis besi mahal, apa ni cermin mahal, kedebang dia bagi. Apa ni? Bila yang buat pintu ni? Bukan buat, orang tukar pintu.
Sebelum puasa tu, saya nasihat bukan tuan-tuan lah, orang lain. Sebelum puasa 2 hari orientasi. Kita masuk U kan, kita masuk sekolah, dia ada orientasi tau seminggu. Tang mana bilik air, tang mana pintu, tang mana tempat makan. Sekali dia masuk-masuk, dia pergi mayang tempat orang perempuan. Betul dia kan? Oh, mereka ni tukar mazhab pula. Orang perempuan mayang depan, orang lelaki mayang belakang. Dah tu tempat orang perempuan. Bagi ketahuan ni. Macam kita pergi hospital kan, selalu kerak tuan-tuan pergi hospital. Mana sakit ataupun orang lain sakit, tu kita pergi. Kita kata ni dulu wad, dia kata lah tak jadi wad lah, jadi bilik mati. Masuk kerak Ugama ni tuan-tuan. Satu hari orang mai cerita kat Nabi, satu orang lelaki tau, dia mangkit mayang kerak. Nabi kata la takun mithla fulan, jangan jadilah lagu kelaku dia. Orang mari cerita dekat Nabi, kata dia ni semayang malam kuat. Nabi kata jangan jadi macam dia. La takun mithla fulan, jangan jadi. Dia kata pasal apa Rasulullah? Dia mangkit malam tu ya, malam lain dia tak mangkit dah. Pasal tu sedekah pun Nabi tak bagi melampau. Ni tuan-tuan ni, bulan puasa Allah dia cekak habis. Pasal tu ramai buka puasa di masjid. Tanya awak ramai buka puasa di masjid. Habis aku bagi kat masjid ni, aku main makan beli. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sakit, Nabi pergi rumah dia. Nazak. Quran kata apa? Kedekut sangat pun Quran tak mau, bagi sangat pun Quran tak mau, tahu? Pelik dak agama ni. Kedekut sangat pun dia tak mau, bagi bok keluar sampai banyak sangat pun dia tak mau. Saat bila Nabi pi, dia kata Rasulullah, ada seorang yang anak perempuan dia tak ada masalah, menikah lelaki dia jaga, ambillah semua harta dia untuk agama. Saat nak bagi semua tuan-tuan pi satu rumah sahabat nak mati, tuan-tuan pula wakil masjid, kami ni wakil masjid, elok saya pun duk cari ni nak tukar nama geran pun semua, buku-buku bank nak bagi kat masjid. Dia kata elok boleh mangkit, tapi lah kita bab-bab nak sapu ni cukup awal. Nabi tuan-tuan, ni saat nak mati dia ni, tengah duk semangat ni. Tengok macam mana Nabi takdib, Nabi didik dia. Nabi kata tak boleh saat, agama tak bagi. Agama tak bagi. Agama tak bagi, bagi semua. Dia kata tak boleh semua, nus setengah. 1/2 tinggal kat anak, 1/2 lagi bagi kat agama. Nabi kata tak boleh. Tengok Nabi kontrol dia punya semangat. Dia kata tak boleh fasulus. Sulus ni 1/3. 2 ambil, 1 bagi. Nabi kata fasulusun kathir. 1/3 tu pun banyak. Kalau sehingga mazhab Syafi'i kata kalau kurang lagi bagus. Tuan-tuan faham maksud dia? Nabi kata di hujung tu, meninggalkan keluarga dalam keadaan mereka kaya. Dan bab ini dibincangkan. Hadis ni menjadi hadis wasiat. Nabi kata meninggalkan keluarga, anak beranak, waris itu dalam keadaan kaya. Mereka kaya dengan harta warisan. Lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka meminta-minta, walaupun tujuan kamu bagi itu untuk agama. Tapi agama ada sifatnya. Pasal semangat, kita ni semangat. Pasal itu Nabi, walaupun hadis ni ada pertikaian, ada kata perkataan ni bukan perkataan Nabi. Ni saya nak tutup tuan-tuan. Ada orang kata bukan perkataan Nabi. Hadis ni diperselisih. Adakah dia benar-benar Nabi kata? Sebahagian seperti sebahagian Al-Albani umpamanya dia kata hadis. Sebahagian kata ni perkataan Sayyidina Ali. Tapi tak apa. Kita ambil makna dia. Makna apa Nabi kata? Tengok. Satu orang dia selalu melampau lambak sayang. Dalam bermusuh pun tuan tengok dalam politik. Politik mengajar kita erti hidup. Tak ada musuh selama-lamanya dan tak ada kawan selama-lamanya. Ini politik. Banyak benda kita boleh belajar. Nabi kata ahbib habibaka haunan ma. Tuan-tuan ingat. Nabi kata ahbib habibaka haunan ma. Kalau hampa nak sayang ke, nak sokong ke, nak cinta ke, haunan ma. Padan-padan patutlah. Kita masa baiklah. Masa kata duk satu geng tu ambui sakan. Pasal apa? Nabi kata ayyakun baghidaka yauman ma. Boleh jadi orang yang hampa sayang, yang hampa sokong, yang hampa cinta bertukar menjadi musuh yang paling hampa benci satu hari. Boleh jadi ya? Boleh jadi. Dan Nabi kata wa abghid
Nabi kata wa abghid, dan kalau hampa nak benci siapa-siapa pun haunan ma, benci padan patut dia. Pasal apa? Boleh jadi orang yang hampa benci, ayyakun habibaka yauman ma. Boleh jadi orang yang hampa benci tu, dia akan jadi orang yang hampa sayang satu hari nanti. Demikian agama. Maka sebab itu tuan-tuan, saya menasihatkan diri saya dan semua dalam kesempatan yang ringkas ini, marilah kita menjadi orang yang istiqamah. Walaupun Ramadan akan menutup tirainya, tazkirah i'tikaf kita akan selesai, tapi hidup kita masih panjang. Sebelum sampai detik dan masanya, beribadahlah. Saya tutup dengan hadis Bukhari. Tuan-tuan, baik buah awal pun tak ada makna. Pasal apa? Apa-apa benda pun tuan-tuan jangan sampai detik akhir. Kerana Nabi sebut ini beratnya istiqamah. Innamal a'mal, selalu saya baca orang duk sambung bin niat, duk buh bin niat tu. Bin niat tu satu bab, tapi yang paling berat apa? Selain daripada amalan itu tergantung dengan niat. Dalam hadis Bukhari Nabi kata innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu, seluruh hidup dan perhitungan kita, kata Nabi, bergantung kepada amalan yang terakhir. An-nas yub'atsu, Nabi kata ni, an-nas yub'atsu ala ma mata alaih, manusia itu akan dibangkitkan mengikut keadaan terakhir dia mati. Maka marilah kita istiqamah di atas jalan yang lurus ini, di atas agama ini, dengan melakukan ibadah sehingga kita sampai kepada detik yang terakhir, pertemuan kita dengan Tuhan. Urwah bin Zubair kan, orang kerak kaki dia, anak Zubair ibn al-Awam, anak Asma tu Kak Aisyah menikah dengan Zubair, dapat anak nama Urwah. Ni tuan-tuan kena tengok, kita dengar kita rasa takut lah. Urwah ibn Zubair, adik Abdullah ibn Zubair, anak Zubair ibn al-Awam. Urwah ni dia sakit apa tahu, kaki dia kena kerak, mungkin kecil manis kot kan. Dia tak boleh nak tengok kaki dia kerak tu. Orang buat mai, dia tabi'in, dia tak ada jumpa Nabi. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Ayah dia sahabat, mak dia sahabat. Orang buat mai kaki hak kerak tu. Kita kaki kerak buat apa? Ada orang kata kita mayang ustaz kaki kerak. Janganlah. Sekali kita duk angkat takbir, tuan kaki duk tengok, padan nampak aku duk ada lagi pun takbir dah. Kaki kerak. Dia tengok kaki dia. Kita pun kadang-kadang tuan-tuan sekali balik tengok kaki kita. Tak kerak lagi tu lah. Dia kata segala puji bagi Tuhan. Semasa dia bagi kaki ni duduk di aku, semasa kaki ni berada pada diri aku gunakan kaki ni untuk berjalan pergi ke masjid. Kaki yang Tuhan bagi dekat aku ni, aku guna pergi masjid. Dan pada saat detik hari Tuhan ambil balik kaki tu daripada aku, tidaklah aku gunakan melainkan berjalan ke tempat yang baik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Setiap langkah itu dalam catatan kami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.